Kita intro dulu. La 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 la. Ustaz Azhar Idrus, kalau Ustaz tengoklah video saya ni kan, for some reason, saya minta sangat-sangat Ustaz tolong jawab soalan saya yang ini. Berapa terabyte Ustaz punya memori? Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kembali membicarakan tentang da'i sejuta umat, iaitu Al-Fadil Ustaz Azhar Idrus. Kehebatan ilmu Ustaz Azhar Idrus menjawab soalan-soalan fiqah secara spontan dan juga secara live memang semua orang dah tahu. Begitu ramai sekali orang yang telah mendapat manfaat daripada jawapan-jawapan terhadap segala persoalan yang telah disampaikan kepada Ustaz Azhar dalam mana-mana kuliah ataupun ceramah beliau. Dan yang bestnya tuan-tuan dan sekalian, jawapan Ustaz Azhar bukan sekadar jawapan, tetapi lengkap dengan dalil, lengkap dengan kitab-kitab yang dirujuk, lengkap dengan nama-nama ulama yang berikan pandangan dan fatwa dan macam-macam lagi. Serta yang paling best, gaya penyampaian beliau yang memang diselitkan dengan sedikit lawak jenaka, diselitkan dengan sedikit hentakan kepada minda kita, menyebabkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Azhar itu memang akan melekat terus dekat otak kita, langsung tak keluar-keluar lagi dah masalahnya. Tetapi itulah tuan-tuan dan puan sekalian, kita memang tahu ramai juga pihak yang tak puas hati dengan Ustaz Azhar dan ada yang mengambil kesempatan untuk merendah-rendahkan beliau. Yang terkini semalam adalah sekumpulan agamawan telah membuat satu podcast yang bertajuk antara lain tentang nak membincangkan penceramah agama ataupun yang buat lawak ataupun maki hamun dan sebagainya. Walaupun podcast itu dan tajuk itu tidaklah dikatakan ditujukan terus kepada Ustaz Azhar Idrus atau sesiapa sahaja, tetapi saya yakin sedikit gaya ceramah Ustaz Azhar Idrus juga antara yang menjadi intipati dalam podcast tersebut. Tapi tak apalah, saya tak tengok pun masalahnya. Dan daripada laporan yang saya dapat, podcast itu memang sangat-sangat membosankan. Setakat berapa ribu orang je tengok kot masalahnya, tak sampai 3,000 kot. Tapi tak apalah, itu belakang cerita. Yang penting kita nak sangat para agamawan ini, daripada mencari titik-titik perpecahan antara umat, dok condemn ustaz itu, condemn ustaz ini, condemn amalan itu, condemn amalan ini, baiklah kita bincangkan perkara yang mencengkam umat Islam sekarang ini. Macam contohnya isu-isu dekat Palestin ataupun isu agama Islam yang semakin lama semakin cuba untuk dicampur tangan oleh golongan bukan Islam dan macam-macam lagi perihal yang jauh lebih menyesakkan dada. Tetapi kita balik pada Ustaz Azhar Idrus ni tuan-tuan dan puan sekalian. Bukan sekadar beliau ini memang terror bab fiqah, memang terror bab soal jawab agama dan sebagainya. Bab-bab lain pun memang beliau sangat-sangat luar biasa. Tu yang saya tanya awal video tadi. Berapa terabyte memori yang dia simpan? Kalau anda tak percaya tuan-tuan dan puan sekalian, sila tonton video ini. Kereta kembar tu sebutir tu berapa harga Ustaz? Kereta kembar apa? Oh, kereta kembar Israel lah. Okey. Berapa harga sebutir? Model mana? Oh, berapa? Dah ikut model lah Ustaz. Hak paling murah. Hak Kereta paling murah. kembar pun tanya aku. Ada apa lah Ustaz? Harga dia. Oh. Kereta kembar Israel. Israel ni, dia kereta kembar dia, Merkava. Merkava ni dia Merkava 1, Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4. Sekarang Mark 4. Kalau Mark 1 tu lama dah tahun 79 model. Mark 2 83, Mark 3 tahun 90. Okey. Yang sekarang duk perang dengan di Mujahidin dengan Aman ni Mark 4. Merkava Mark 4. Harga dia 5.8 million US dollar. Duit kita 26.7 juta. Oh. Sebiji. Kita hak tahu M16 je Ustaz. M16 rifle. Rifle. Tembok kata kebang ni apa? Merkava tu 600 mm tebal ni. Dia perisai dia tebal ni. Mu tembok dengan tu dia main kek, main karga ni lah kata kebang. Mu tembok dengan M16 bukan lawang dia. Tak boleh gitu nah. Oh ya. Kan dia ada lawang dia. Kata kebang lawang dia apa? RPG ya. Seluruh dunia kata kebang takut. Kata kebang terbaik dunia tak ada benda. Leopard buatan Jerman. RPG pecah. Kata Challenger UK pecah. Abrams Amerika pecah. Ini Merkava tempat ke-6 dalam dunia kekuatan. Sama ada kekuatan kita kebang ke-6 dunia. Tebal dia 600 mm tebal ni. Satu kaki setengah tebal besi dia tu. Nampak? Tapi boleh pecah. Boleh pecah. Ini RPG punya kerja. RPG ni dari zaman Gulbuddin Hikmatia atau pada baru tu. Tembok kita kebang Rusia. Masa tu T70. T nampak T70 tahu tak TT ni? Rusia kata kepada T depan. Kalau perang dunia T34, T43, T44. Kalau perang apa benda perang dingin dengan dulu kan tahun 60-an tu, T55, T60. Sekarang perang di Ukraine T70, T80, T90. Sekarang Armata pula. Terbaru. FBI. Semua pecah belaka kena dengan RPG. RPG.
Nampak tak? Nampak tak? Soalan yang ditanyakan oleh Ustaz Kamaruzzaman Al-Basuni itu adalah berkenaan dengan kereta kebal, tanker yang digunakan oleh pihak Israel untuk membedil penduduk Gaza. Tetapi Ustaz Azhar bukan sekadar menjawab berkenaan dengan tanker Israel itu, tapi dia cerita terus pasal tank. Cerita pasal tank daripada Jerman lah, tank mana terbaik di dunia lah, berapa ketebalan dia punya perisai lah, cerita apa yang boleh merosakkan tanker lah, macam-macam lagi. Siap tahun pembuatan, siap dia punya jenis berapa, siap mark berapa. Allahu Akbar. Ilmu Ustaz Azhar ni lain macam betul. Pasal tanker, pasal kereta kebal pun dia bersyarah. Kau bayang tuan-tuan sekalian, kalau kita tanyakan kepada mana-mana PhD berkenaan dengan kereta kebal, memang mereka pun saya yakin tak dapat jawab. Tak payah tunggu PhD lah. Kita tanyakan kepada Menteri Pertahanan kita sekarang ini, iaitu Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, tentang kereta kebal Israel, tentang Merkava ke, tentang Abrams ke, tentang Leopard ke, dan macam-macam lagi. Tanya tentang kata apa, spesifikasi tanker dekat Israel, spesifikasi Leopard, and then tahun pembuatan macam-macam, harganya. Memang saya cakap terus terang, Menteri Pertahanan pun boleh terberak nak jawab soalan macam tu, tuan-tuan sekalian. Dia pun agaknya tak ada idea nak jawab macam mana. Ya, nak jawab boleh tak ada tiga masalah. Pasal kita kembal kau tanya aku. Itu Menteri Pertahanan sekarang, kira boleh tahan lagi lah. Kalau kita tanyakan pada Mat Sabu masa dia jadi Menteri Pertahanan dulu, ambil kau. Elephant fight with elephant, grass will suffer. Main-main. Silap-silap nanti dia beritahu pula kepada mara kita ada berapa buah tak ada enjin dan sebagainya. Astaghfirullahalazim. Itu memang masalah besar tuan-tuan sekalian. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak khabar kat sini, inilah dia Ustaz Azhar Idrus. Memang orang duk pandang lekeh kepada Ustaz Azhar sebab dia tidak ada pendidikan yang formal, tak ada PhD, tak ada masters dan sebagainya. Beliau hanya bertalaki dengan 7 orang guru dan mungkin lebih lagi. Tetapi lihatlah ilmu beliau. Tak payah cerita pasal fiqah, pasal kereta kebal pun dia boleh jawab. Even kalau tanya pasal kamera, pasal alat muzik, pasal basikal, semua boleh jawab sok buah belaka. Boh, inilah dia kehebatan Ustaz Azhar Idrus, satu karamah yang Allah telah berikan kepada beliau, iaitu mempunyai daya ingatan yang cukup-cukup kuat dan juga ilmu pengetahuan yang boleh katakan sangat-sangat luas dan boleh dijadikan sebagai rujukan kepada kita semua dalam masa-masa yang tertentu, insya-Allah. Agaknya lah kan, kalaulah saya menjadi Perdana Menteri Malaysia, mau saya minta Big Boss jadi Menteri Pertahanan sebab punya power dia pasal pengetahuan kereta kebal tu. Kau jangan main-main masalahnya. Tapi itulah dia tuan-tuan dan sekalian. Saya buat video ini bukan sebab saya taksub pada Ustaz Azhar Idrus. Tidak, jangan risau, saya tak taksub pada beliau. Tetapi saya sangat-sangat menghormati keilmuan beliau yang memang orang kata apa, sangat-sangat luar biasa. Dan saya begitu kagum dan takjub melihat kebolehupayaan beliau untuk menguasai begitu banyak sekali cabang ilmu yang berbeza-beza dengan begitu mudah sekali. Bahkan bukan sekadar menguasai, tetapi beliau boleh pula mensyarahkan ilmu-ilmu itu kepada orang lain. Moga-moga Allah memanjangkan usia Ustaz Azhar Idrus dan terus memberikan beliau kekuatan untuk terus menabur bakti kepada umat Islam dekat negara ini. Dan bagi para haters Ustaz Azhar Idrus, saya cakap terus terang, mungkin anda ini tak gerti hendak membezakan antara pemata dan kaca, tetapi tak apalah. Saya tidak expect banyak daripada anda sebenarnya sebab saya tahu anda memang ada kebolehupayaan yang sangat-sangat kurang dalam memahami disiplin ilmu. Jadi izinkanlah saya, sebelum anda dok nak haters Ustaz Azhar Idrus macam-macam, saya nak tanyakan anda dahulu soalan ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?